Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan salam sejahtera. Terima kasih kepada pengacara majlis yang berbahagia, Profesor Dr. Kafilah binti Haji Din, TNC Academic. Yang berbahagia Encik Muhammad bin Sulaiman, pendaftar UNISA, Encik Ahmad Zabri mungkin di Shah Alam, pengarah kewangan, ketua pengarah kewangan, dekan-dekan, ketua-ketua bahagian, ketua-ketua pusat, ketua-ketua jabatan, seterusnya para staf yang saya kasihi sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada pagi yang indah ini sempena perhimpunan bulanan tahun 2015 yang pertama, kita dapat berkumpul di Dewan Chancellor. Ada perbezaan sedikit daripada tahun lepas, di mana di tahun lepas kita buat di hadapan Chancellery. Kerugian kita mungkin kita tak dapat matahari pagi, tapi alhamdulillah kita buat di tempat yang lebih selesa, terutamanya kepada staf-staf yang tidak mampu berdiri boleh duduk di kerusi di belakang. Dan walau bagaimanapun diharap semangat kita, walaupun duduk di dalam dewan, semangat kita tidak berubah seperti juga duduk di luar sana. Tahun 2014 telah pun kita lalui dengan banyak pencapaian cemerlang. Alhamdulillah, dua kejayaan terbesar di antara pencapaian-pencapaian lain adalah pertamanya, di mana kampus Bestari Jaya boleh diduduki semula asramanya pada 1 Julai 2014. Dan yang kedua adalah pencapaian yang juga telah disebut oleh Profesor Madya Osman Sabran tadi, iaitu pencapaian mendapat Tier 5 ataupun 5 bintang di dalam penilaian setara 13. Alhamdulillah, saya rasa faktor-faktor ini adalah menjadi faktor penyumbang di dalam peningkatan pengambilan pelajar Januari ini, yang mana setakat ini kita telah menerima 746 pelajar. Satu peningkatan yang luar biasa. Kalau kita banding tahun lepas, pengambilan Januari hanya 100 orang lebih saja. So, ini satu pencapaian luar biasa. Satu peningkatan yang mana kita syukur kehadrat Allah SWT disebabkan oleh usaha, bukan saja fakta itu, usaha-usaha oleh pemasaran dan juga sale. Faktor-faktor ini adalah menjadi faktor penyumbang di dalam peningkatan pelajar. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, kita bercadang pengambilan pelajar sepenuh masa untuk tahun 2015 adalah 5,500 orang pada tahun ini. 5,500 orang sahaja untuk tahun 2015. InsyaAllah, sekiranya kita dapat mencapai angka ini dengan lebih cepat, kita akan menghadkan kepada 3 ataupun 4 pengambilan sahaja pada tahun ini. Kita akan kerana itu adalah kapasiti pelajar sepenuh masa kita. Dengan 3 ataupun mungkin 2 pengambilan setahun, kita boleh mengurangkan amanah tugas kita, meliputi semua pensyarah, HEP dan juga bahagian kewangan. Sekiranya kurang pengambilan, maka tugas kita juga akan berkurangan.
amanah kita akan berkurangan. Kita akan gunakan masa yang lebih itu untuk menumpukan usaha kita kepada usaha penyelidikan dan nurturing ataupun mendidik pelajar-pelajar kita. Saya juga ingin mengucapkan syabas kepada bahagian sales dan marketing, semua staf yang telah terlibat di dalam pengambilan pelajar. Ada staf kita yang secara sukarela pergi ke Sabah dan Sarawak untuk mendapat pelajar. Kepada marketing dan individu-individu yang telah bersungguh-sungguh di dalam membawa masuk pelajar ke UNISEL, kami harap Allah SWT membalasi jasa baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pada tahun ini kita akan teruskan semula skim staff get student dan student get student. Marilah kita sama-sama berusaha dan berdoa agar kita dapat mencapai target pengambilan 5,500 pelajar pada tahun 2015 ini. InsyaAllah kita boleh lakukan bersama. Kerana ini bukan sahaja kelebihan-kelebihan yang saya sebut di awal tadi, iaitu mengurangkan beban tugas. Kita juga akan meneruskan kelangsungan ataupun sustainability kewangan kita. Pada akhir Disember 2014 juga kita telah dikejutkan dengan banjir besar yang luar biasa yang melanda Kelantan, Pahang dan Terengganu, Perak dan juga Johor. 22 orang telah kehilangan nyawa, manakala 15 orang sahaja di Kelantan. Setakat ini UNICEF telah menghantar 3 misi bantuan. Misi pertama pada 31 Disember 2014 adalah ke Terengganu. Bantuan kewangan dihantar ke Kemaman, Ulu Dungun dan Ulu Terengganu dengan sebuah lori berkapasiti 8 tan syarat dengan bekalan makanan dan pakaian. Sebuah lori juga dihantar ke Kelantan dengan pakaian dan makanan, di mana di Kelantan kita tidak boleh ikut sama kerana suasana masa itu sangat bahaya, tetapi di Terengganu kita sama-sama mengikut membahagikan makanan dan juga pakaian. Kita juga berjaya mengutip sebanyak RM4,000 wang dana, di mana RM2,000 kita serahkan ke Kelantan dan RM2,000 lagi digunakan untuk membeli peralatan seperti water jet, generator dan juga ubat-ubatan. Syabas kepada semua penyumbang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membalasi derma dan usaha tuan-tuan dan puan-puan sekalian berlipat kali ganda. Misi kedua pada minggu lepas ke Gua Musang dengan sebuah bas. Syabas kepada pensyarah yang berada bersama kita dah pulang dan juga pelajar-pelajar sekalian dengan sebuah bas juga ke Gua Musang. Misi ketiga pada minggu baru ni, dan pelajar-pelajar kita masih belum pulang lagi, mereka akan pulang pada pagi ni, di mana kita pergi ke Tumpat, Kelantan, dan kita pergi ke Kapun Laut. Di sana hampir 20 buah rumah rosak, terpaksa diroboh. 40 rumah perlu diperbaiki, di mana air banjir atau bah naik kepada tingkat pertama, dan di sekolah menengah Kampung Laut menjadi pusat pemulihan kedudukan sementara, pemindahan sementara, dan mereka tinggal di tingkat 2 dan tingkat 3, tingkat 4, dan airnya terlalu laju
sehingga merobohkan semua pagar-pagar sekolah. InsyaAllah misi keempat kita minggu hadapan ke Pahang, Temerloh. Kita dah buat riki, InsyaAllah kita akan pergi ke Temerloh pada minggu hadapan, bermula pada hari berapa? Hujung minggu. Kita memerlukan lagi dana-dana untuk membeli water jet dan juga glove, boot untuk membersih sekolah-sekolah. Kita akan teruskan usaha murni ini pada masa-masa akan datang, terutamanya ke Kelantan dan Pahang, kerana ini boleh mendidik jiwa-jiwa kita dan juga pelajar kita sejauh mana keperhatian kita kepada sesama manusia. Ini adalah ujian kepada kita semua, bukan kepada masa-masa banjir sahaja, iaitu ujian sama ada kita ingin menolong sahabat-sahabat ataupun saudara-saudara kita yang ditimpa musibah ini. InsyaAllah usaha ini boleh mengasuh hati kita menjadi penyayang, ikhlas dan sentiasa bersyukur dengan pemberiannya. Hati amat penting untuk diasuh, kerana kebanyakan perkara yang kita buat berpandukan kepada hati kita. Hati diibaratkan sebagai raja yang mengarahkan bala tenteranya untuk melakukan sesuatu yang diperintahnya. Panca indera dan segala anggota diarahkan oleh hati untuk melaksanakan perintahnya. Ia boleh membawa kepada perkara positif atau negatif, bergantung kepada apa yang dipercayai dan diyakini oleh hati-hati itu. Hati akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti juga panca indera yang lain dan anggota-anggota yang lain. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Isra ayat 36 yang bermaksud, dan janganlah engkau menuruti apa yang tidak engkau mempunyai pengetahuan mengenainya. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati serta anggota-anggota itu tetap akan ditanya tentang apa yang dilakukannya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang riwayat hadis Bukhari dan Muslim lagi, ingatlah, pada jasad itu ada segumpal darah. Jika ia baik, baiklah keseluruhan jasadnya. Jika ia rosak, rosaklah keseluruhan jasadnya. Sesungguhnya ia adalah hati. Menurut pakar ilmu jiwa, terdapat 4 perkara yang sangat bahaya yang boleh merosakkan hati sanubari kita. Pertama, terlalu banyak bercakap. Saya ni sedang bercakap juga lah, saya nak kurangkan sikit. Ada 4 perkara saja. Bercakap dalam keadaan kita mungkin termasuk juga berWhatsApp. Siapa orang sebelah pun kita tak sedar. Berfacebook, Telegram atau sebagainya. Lidah merupakan racun utama manusia yang merosakkan manusia itu sendiri, seperti berbohong, memfitnah dan sebagainya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Ahmad, tidak lurus iman seseorang sehingga lurus hatinya, dan tidak lurus hati seseorang sehingga lurus lidahnya. Itu dia bercakap benar. Yang kedua, memandang secara berlebih-lebihan. Pandangan mungkin untuk mendapat perhatian, menerima belas kasihan, atau yang mengandungi nafsu syahwat yang akhirnya membawa kepada keburukan daripada pandangan tersebut.
Saya kena cek firman tu. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 30 yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang lelaki yang beriman supaya mereka menyekat pandangan mereka daripada memandang yang haram. Sekarang ni bukan memandang secara direct. Begitu kita boleh juga melihat daripada Facebook, daripada WhatsApp atau daripada handphone kita, bermacam-macam gambar yang kita boleh lihat yang boleh merosakkan keimanan kita. Kita katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang lelaki yang beriman supaya menyekat pandangan mereka daripada memandang yang haram dan memelihara kehormatan mereka, kerana yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala amat mendalam pengetahuannya tentang apa yang mereka kerjakan. Dan perkara ketiga yang boleh merosakkan hati juga adalah makan minum yang berlebih-lebihan. Makan dan minum merupakan prasyarat dalam melaksanakan kehidupan. Tanpa makan minum secara sunatullahnya, manusia tidak dapat menjalankan kehidupan yang normal. Namun demikian, umat Islam terutamanya dan seluruh manusia dalam hal yang berkaitan dengan makan dan minum wajib memerhatikan perkara yang berkaitan dengan sumber makanan dan minumannya yang dimakan dan diminum, serta kerana dikhawatiri kerana mengikut firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 168, artinya bermaksud, wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi yang baik dari apa yang terdapat di muka bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, kerana sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Perkara yang keempat yang boleh meracuni hati adalah pergaulan yang berlebih-lebihan. Pergaulan diibaratkan sebagai makanan ataupun ubat ataupun penyakit ataupun racun yang ianya dilakukan sekadar yang terlampau atau berpatutan. Kerana jika tidak membatasi pergaulan, maka manusia akan terjerumus kepada pergaulan bebas dan akan menjerumuskan manusia kepada jurang kebinasaan. So ya Allah, ya Tuhan kami, jauhilah kami daripada racun-racun ini dan juga pelajar-pelajar kami. Mudah-mudahan kita melangkah 2015 ini dengan langkah yang lebih yakin dan kita mencapai visi dan misi kita dengan lebih cepat. Saya yakin insya-Allah pada 2015 ini kita akan mencapai satu kejayaan yang lebih cemerlang. So saya sudahi ucapan saya dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.